ketika dia akan meninggalkan dunia dan berpisah dengan para penghuni bumi pada saat-saat yang genting, kerana syaitan sangat berkeinginan untuk menyesatkannya. Akan tetapi seorang beriman yang mukmin, yang jujur dan benar, akan mendapat kekuatan dan mendapat sokongan daripada Allah dengan ruh dan perkataan yang kuat. Lalu Allah sentiasa akan menjaga dan meluruskannya, serta menunjukkannya untuk melafazkan kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah saat yang paling kritikal sekali. Saat yang paling kritikal ialah saat sakaratul maut. Saat yang orang jarang nak ingat. Orang ingat saat ialah ketika anak nak periksa SPM, PMR, UPSR. Yang tu mak bapak cukup ingat pada anak dia. Ingat Din, kamu tu nak periksa Din. Ingat Siti, kamu tu nak periksa. Siang malam, pagi petang duk ingat. Nak periksa, nak periksa, nak periksa. Jarang bapak cakap pada anak, ingat Din, kita ni nak mati Din. Padahal kalau lulus SPM pun, malaikat bukan tanya pun, kamu dapat berapa A? Ada malaikat tanya, berapa A Din? Dapat 8A. Alhamdulillah lah, not bad, kata malaikat. Mana ada malaikat tanya? Malaikat tak tanya berapa A hang dapat. Bahasa Melayu lepas lah. Pengetahuan agama dapat apa? Sejarah, lulus lah sejarah. Dia tak tanya benda tu. Awal-awal yang dia tanya, apa pendapat kamu tentang Muhammad? Itu soalan nombor 1 malaikat tanya dalam kubur. Apa pendapat kamu tentang Muhammad bin Abdullah? Boleh jawab iaitu boleh jawab. Maka nak boleh jawab benda itu dalam kubur, bermula bila? Bermula pada sakaratul maut. Sakaratul mautnya baik, matinya dalam husnul khatimah, bolehlah dia jawab. Jadi bagaimana kita nak didik orang, nak didik anak kita, nak didik diri kita, supaya kita boleh mati dalam keadaan baik? Jawapannya ialah, jadilah orang yang bertakwa. Jadilah orang yang beriman. Allah akan pelihara daripada kita nak mati itu, daripada gangguan setan. Kerana pada saat itulah setan paling cepat, paling kuat menggoda manusia supaya mati dalam kufur. Yang ini yang kita kena jaga. Setengah orang dia jaga benda lain. Dia tak jaga benda yang asas. Dia jaga benda-benda yang kecil-kecil. Jaga pasu bunga daripada pecah. Tu yang dia jaga. Kalau kenduri kahwin, sibuk buat hantaran. Itu yang dia jaga lebih daripada segala-galanya. Dia jaga televisyen. Dia jaga kereta dia. Tapi dia tak jaga iman dia itu. Dia ambil anak dia, hantar anak dia pergi tuition. Sampai balik rumah 10.30. 10.30 anak dia terus tidur. Isyak pun tak semayang. Hantar pukul 8. Ambil 10.30. 10.30 terus tidur. Tak semayang. Tak semayang pun tak apa. Sebab anak nak periksa. Lagipun anak balik tuition, dia penat. Sedangkan tuition tak penting. Periksa tak penting. Yang penting solat isyak. Berapa banyak mak bapak bila ambil anak-anak sampai semayang kuliah maghrib pun terlepas. Pergi ambil anak di pusat tuition. Pukul 9 malam. Kuliah maghrib tak pergi. Anak keluar pukul 9, 8.30 dah tunggu. 8.30 tunggu di pusat tuition, duduk atas motor, duduk dalam kereta, nyimbang dengan bapak-bapak yang sama-sama hantar anak. Sepatutnya boleh buat kelas lagi kat bawah. Kuliah maghrib untuk bapak-bapak tuition pula. Dia hanya nampak kemewahan dan kepentingan dunia. Sedangkan dunia ni sementara. Yang lebih penting ialah akhirat. Khairun wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Tetapi manusia suka memegang benda yang tak kekal. Dia suka mencari benda yang tak kekal, benda yang tak lama. Dia tinggalkan benda yang berkekalan. Berapa banyak manusia telah menyia-nyiakan aturan-aturan Allah. Dan dikala wafat,
lisannya akan mengkhianatinya sehingga dia tidak lagi mampu untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi disebabkan ketika hidup di dunia, iman tak dipelihara, solat tak dijaga. Bila tak dijaga benda-benda ini, dia mengkhianati perintah Allah, maka bila matinya, sukarlah dia nak menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang yang senang bangun, malam-malam bangun sebab nak tengok bola, Newcastle lawan Manchester City. Sanggup dia bangun sebab dia minat dengan Manchester City. Padahal Manchester City tu kalau dia menang pun, yang tengok tak untung. Kalau Manchester City tu kalah, yang tengok pun tak rugi. Tak rugi, tak kalah. Tapi dia punya minat Manchester tu macam pak saudara dia yang main bola, macam anak dia yang main. Kenal semua benda, tahu semua benda. Habis bola pukul 2 pagi, balik rumah tidur, pukul 8 baru bangun, subuh terlepas. Tu yang Imam Ghazali sebut, malam-malam ni kena tidur, lepas isyak tidur, melainkan untuk 6 orang aja yang boleh lewatkan tidur. Orang yang bermuzakarah ilmu boleh lewat tidur. Orang yang ziarah orang sakit boleh lewat tidur. Orang yang melayani tetamu di rumahnya boleh lewat tidur. Orang yang ada perbincangan dengan keluarganya boleh lewat tidur. Orang yang menghafaz Quran, orang yang baca Quran boleh lewat tidur. Orang yang menjaga maslahah kampungnya, tempat tinggalnya, boleh lewat tidur. 6 ni saja yang boleh lewat. Yang lain tak ada sebab apa? Tidur. Sebab selepas ini kita ada satu tanggungjawab lagi, nama dia solat subuh. Banyak orang tak ingat solat subuh. Yang orang ingat pukul 2 pagi ni siaran langsung, pukul 2:30 pagi ni siaran langsung. Dia tak ingat dia ada agenda yang lebih besar selepas itu. Agendanya ialah nak report kepada Allah, nak lapor kepada Allah. Pagi-pagi buta nak lapor kepada Allah. Yang ni yang manusia lupa, melaporkan dirinya. Dia lupa tentang roll call dengan Tuhan. Dia tak ingat roll call tu, dia tak ingat. Kalaulah dia ingat roll call dengan Allah, dia mesti tidur awal. Sebab apa? Besok aku ada roll call. Manusia tidak ingat roll call dengan Tuhan. Manusia cuma ingat kalau ada kepentingan dunia. Tidur awal Din, besok periksa. Tidur awal abang, besok kita nak pergi jalan. Nanti tidur tak cukup, ngantuk. Yang tu dia tidur awal. Jarang orang kata, Din, tidur awal Din, besok subuh. Abang, tidur cepat abang, besok subuh. Tutuplah TV tu. Tak payahlah tengok Pirate of Caribbean lagi. Besok kita sembahyang subuh. Ingatan untuk Allah tu sentiasa dalam hatinya. Nak berjalan ke mana pun tengok pakaian. Pakaian aku ni sesuai dah untuk solat. Itu ingatan orang beriman. Aku ni pakai macam ni sesuai dah untuk solat. Itu pakaian orang beriman. Tetapi yang manusia fikirkan ialah, pakaian aku ni sesuai dah untuk majlis ni. Aku sesuai dah pakai macam ni. Tudung aku sesuai dah macam ni. Pakaian aku ni sesuai dah macam ni. Yang dia fikirkan hanya untuk kesesuaian majlis. Majlis kenduri kahwin, sesuai tak pakai macam ni? Baju ni matching ke tak matching dengan tudung? Nanti orang kata apa? Nanti orang ingat apa? Dia tak ingat yang Allah. Yang dia ingat yang manusia. Ini penyakit orang yang kurang iman. Tiba-tiba orang yang macam ini, bila mati, nak minta boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Waktu-waktu lain, kamu tak ingat pada Allah. Bila nak mati, nak ingat pada Allah. Mana mahu ya? Waktu lain 24 jam tak ingat Allah. Bila nak mati, nak mengucap la ilaha illallah, banyak cantik. Jadi macam mana yang Allah Ta'ala nak ingat pada kita, sedangkan kita pun tak pernah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian akhirnya dia akan menyesal dan sangat menyesal serta rugi. Tuan-tuan, selama mana kita hidup, segala kesilapan kita boleh kita perbetul. Tetapi bila kita dah mati, itulah saat yang paling menyesal sekali.
Nak perbetulkan apa?